Gedung baru kan. Okey, maknanya apa dia? Tak ada. Okey. Okey, insya-Allah hari ni kita menjemput tetamu istimewa kita yang tak pernah dibuat, julung-julung kalinya kita menjemput Puan Hasmini daripada Security Unit IIUM Kuantan. Tepuk tangan sikit. Yang jarang ni nak jemput kan. Biasa kan ada ceria apa semua kan. So kali ni kita jemput khas Puan Hasmini. Okey. Okey, sebelum kita mulakan, saya ada pantun sikit. Boleh cik Puan Hasmini. Okey. Okey. Pergi ke pantai siang-siang bersama dengan kawan kesayangan. Pantai tutup. Okey. Puan Hasmini sudah pun datang. Apa kata kita mulakan? Okey. Okey, sebelum kita mulakan insya-Allah mungkin Puan Hasmini ada nak memperkenalkan diri, macam mana keadaan Puan. Okey. Kita mulakan insya-Allah. Silakan Puan. Okey, baiklah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Salam. Saya Puan Hasmini Muhammad, berkhidmat dengan UAE khususnya bahagian keselamatan selama 15 tahun. Tapi saya baru saja berpindah di Kuantan ni 2 bulan. Saya lama di Gombak. Saya berkahwin, mempunyai 3 anak, semua-semua dah remaja. Umur saya pun nak masuk 5 series. Okay. Sekarang masih sekarang Puan tinggal di? Saya tinggal di IM1. M1. Menyewa di sinilah. Oh, okey okey. Lagi ada apa Saya yang berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Kelantan lah ni. Okey. Kalau ada di antara kamu nak cakap Kelantan dengan saya pun boleh. Saya boleh ikut. Ada 3 pun boleh. ada sikit Kelantan sini. Mana angkat tangan sikit. Kelantan, angkat tangan. Ngaku sikitlah Kelantan asu. Okey, ada kan. Okey, insya-Allah. Okey, kita sebelum kita mulakan nak mengadukanlah kedatangan Brother HI sebagai pengerusi Red Cross team ni kan, dan juga exco, bekas exco census Brother Fitri. Okey. Dan juga itulah kepada IB Census, Farid, Brother Muaz dan lain-lain. Okey. Sebelum kita mulakan, okey, ada soalan pertama lah untuk Puan Hasmini kan. Okey. Soalan pertama, sudikah Puan berkongsi pengalaman mengendalikan masalah pelajar UIA ni, terutamanya dari segi masalah disiplin? Masalah disiplin pelajar ni macam mana dekat UIA? Dekat Gombak ke, Kuantan ke? Cuba terangkan macam mana. Kita berkongsi sama-sama lah ya. Sebenarnya saya tak nak bandingkan antara Gombak dan Kuantan. Tapi sebenarnya saya dah lama di Gombak. Saya akan cerita di Gombak dulu, kemudian di Kuantan. Di Gombak ni majoriti dia banyak foreigner foreigner bercampur dengan lokal kita. Jadi lokal kita akan terikut-ikut foreigner punya kehidupan. Disiplin kita di pelajar di sana memang down. Memang down. Dan saya tidak nak condemn dia orang, tidak. Tapi daripada pemandangan saya sendiri, sebab saya bekerja di sana saya lama sana. Saya dari segi pakaian, dari segi tutur kata, tak menghormati lah, kurang menghormati orang yang staff ataupun lecturer dia orang pun dia orang kurang menghormati. Sebagai contoh pakaian di sana kita terdedah dengan foreigner. Foreigner ni dia pakai baju bukan sekadar jubah. Perempuan jubah di luar, tapi di dalam dia tu cukup seksi. Contohnya dia naik teksi. Dia pakai jubah, lawalan ni tutup semua. Bila naik teksi dah keluar pada gate UIA tu, dia akan buka semua. Dengan jubah tu dia boleh main buka je dalam teksi tu. Ini bukan reka Ini owner teksi tu sendiri bercerita balik dengan keselamatan kita. So dia kat situ dengan selamanya dia bagi buka. Dia tudung, so rambut dah nampak merah, rambut dia curly, baju memang seksi. Kalau you tahu perkataan seksi tu, you tahulah macam mana. Dia orang pergi selalunya dekat Bukit Bintang, foreigner, dan terikut dengan Melayu kita. Budak Melayu kita ni, dia duduk asrama, pukul 10 baru nak keluar. 10 malam baru nak keluar. Kalau you
tahu pukul 10 malam baru nak keluar, takkan balik lah. Dia takkan balik. Kita tak tahu, dia di luar tu kita tak tahu ke mana. Itu macam mana, macam fenomena dia orang lah. Dan yang datang ambil itu bukan orang dalamnya, orang luar, kita menjalan-jalan. Bukannya Viva ke motor biasa ke, tidak. Itu dengan mata saya sendiri. Sebab saya jaga asrama. Di sana asrama dijaga sendiri oleh security juatnya sendiri. Memang pukul 9 gate dah tutup. Tapi belum berkunci. Diorang boleh celah lah. Sebab belum berkunci, diorang boleh keluar. Kita tak boleh nak larang dia keluar. Tapi kita akan marah dia masuk selepas pukul 12. Dia tak balik kan? Dia tak akan balik. Dan baliknya pagi esok pukul 6 setelah gate dibuka. Berkusu-kusu balik. Malam tadi aku tengok baju ni, pagi esok baju ni balik. Maknanya dia tidur mana? Kita tak tahu. Itu foreigner dan Melayu kita setengah-setengahnya, bukan semua Ada tu yang maaflah cakap yang tuduh labur pun Melayu kita yang tuduh Hati-hati. Saya tak tuduh sini, saya cakap daripada pemandangan saya. Kalau lelaki tu kuranglah, sebab lelaki ni kita tak nampak. Sebab lelaki tidak ada gate yang boleh kita kurung dia. Macam sini berkurung, berpagar kan, sana terbuka. Lelaki kalau asrama perempuan memang kita lah. Dari segi disiplin ni macam kita ni dia tak pandang. Lecturer dia tegur pun dia, sebab lecturer pernah mengadu kat kita kan, tegur masuk kelas dengan jeans, baju singkat, dia masuk je. Sebenarnya tu tak boleh. Kita tegur pun dia tak ambil indah. Pernah saya sendiri tegur dan dia cakap apa, mak bapak saya pun tak pernah larang saya pakai macam ni. Saya kan cakap, kawan saya ambil gambar, dia rampas kamera tu, dia ugut nak pecahkan, dia suruh delete. Sebab dengan gambar tu kita boleh buktikan yang dia tu pakai macam tu. Tapi bila tak ada gambar, kita buat saman atas dress code, dia akan menafikan dia tak pernah pakai, tak ada bukti. Kita tak boleh nak argue balik lah sebab tak ada bukti kan. Tapi saya tengok di sini, Alhamdulillah. Kalau keluar pun sopan, t-shirt semua labur, baju muslimah dia orang pakai kan. Saya tengok seronok mata memandang, sejuk je. Yang lelaki pun saya tengok hormat dekat kita orang semua. Alhamdulillah lah. Tapi kat sana dan foreigner ni kita tak tahu dia tu pelajar atau menumpang. Dia orang squatting. Dia kata dia punya keluarga lah, dia orang ni satu kampung, keluarga, saudara. Dia orang cakap menumpang. Kita memang selalu buat spot check. Spot check tu dalam bilik tu ada 6 orang. No bilik, co-apartment. Tidurlah bawah ni semua. Dia kata saudara dia datang daripada kampung, tak ada tempat, angkat bawa balai. Kalau kita dapat, kalau pihak kita dapat, kalau pihak kita tak dapat. So kita kat sana, gejala foreigner ni memang tak boleh kawal. Disiplin untuk foreigner ni tak boleh ditegur. Kalau kita tegur, mendatangkan kita balik dikenakan. Cuma kita boleh pantau je lah. Kita pantau dari segi pakaian, kalau boleh kita tegur cara baik. Okey, dalam kelas semua so okey lah. Dia bila nak keluar, nak masuk balik, pakcik taksi tu cakap tadi pakai baju lain. Bila dah sampai tengah jalan, dia dah sarung balik jubah dia tadi. Dia nak bayar tambang, pakcik tu tengok, dah lain lah orang. Sebab dia dah tukar baju, dia tukar kulit. Melayu pun buat macam tu. Melayu pun buat, foreigner tak apa, tak lagi kan. Okey, nak katanya apa yang saya boleh ulas daripada apa yang Puan Hasmini kata ni, nak kata macam ni, sebab kata Tuan Muhaddir, Melayu mudah, Melayu lupa. Nak kata macam kadang-kadang kita ni, walaupun kita nampak semua okey kan, tapi kadang-kadang dalaman kita ni kata macam mudah terikut apa yang foreigner buat. Kadang-kadang apa yang foreigner pakai macam Puan kata kan, kadang-kadang kita pun terikut-ikut. Kita sebab kata macam nak trend sekarang kan. Dan alhamdulillah
apa ya? Nampaknya Kuantan ni masih orang kata masih lagi suci. Boleh ke tidak? Masih lagi suci kan? Sebab Dia tak ada gaulan dengan foreigner. tak terlalu tak terlalu ramai sangatlah foreigner kat sini kan. So kata walaupun kita dalam perhutanan Kuantan, tapi alhamdulillah kita masih lagi okey, alhamdulillah. Okey. Okey, dan okey. Puan, untuk yang soalan kedua, boleh tak Puan ulas sikit macam mana sikap sesetengah pelajar UIA ni berlatar belakangkan kos yang diambil. Contohlah orang kata budak ILK ni macam malaikat. Orang kata budak enjin ni macam Allah alam lah kata kan. Lepas tu budak ni pula nak kata macam bila dia kos ni orang kata ni baik ni jahat semua kan. So macam mana pengamatan Puan dalam hal macam ni? Ada beza ke? Okey, di sini banyaknya orang pada perubatan. Nak juga. Okay, di sini khususnya pada perubatan. Jadi you all ni study very hard lah sebab nak jadi doktor kan. Kat sana banyak dia punya kuliah-kuliah dia. Arkitek secara biasa yang secara halusnya saya cakap, dia orang takkan tidur malam. Arkitek ni dia duduk dalam studio buat kerja dia. Dia akan buat daripada pukul maghrib sampai 3 atau 4 pagi. So dia buat satu grup, duduk dalam studio, memang bercampur lah. Kita tak pantau dia lah sebab dah malam kan. Patutnya dia orang tak boleh. Tapi dia orang minta kebenaran untuk buat juga dalam studio tu. Dalam grup, dalam 5-6 orang campur. Waktu nak tidurlah bawah meja studio tu. Tidurlah. So dah kalau dah tidur malam, dia tahulah macam mana tu. Bergelempang, lelaki, perempuan. Itu dengan mata saya sendiri tengok itu budak arkitek. Sebab dia tak boleh buat dekat tempat lain, barang-barang dia tu tak boleh nak angkut keluar. Misal dia dah bina masjid ke, dia dah bina model-model dia tu kan. Dia dah bina model-model dia tu, takkan dia nak angkut, nanti rosak lah daripada tempat lain nak ke situ. So dia orang buat kat situ, nanti lecturer tengok kat situ lah. Dia orang takut benda tu pecah. Sebab tu dia orang kerja dia orang malam saja. Kelas mungkin waktu pagi adalah kelas. Tapi bahagian dia orang punya praktikal tu untuk buat model-model tu memang malam. Itu budak arkitek. Selalu memang saya tengok dia orang by group dan campur lah. Saya nak cakap macam mana pun, kita nak suruh you tengok sendirilah. Kalau boleh you bergaul sendiri dengan dia orang. Budak enjin, bahagian enjin ni memang you tahulah, ada bio enjin, ada yang enjin buat enjin, betul-betul enjin tu. Dia akan campur lagi perempuan. Tak kisahlah, tapi kerja dia dalam satu pasukan, perempuan, lelaki memang kena campur. Saya nak cakap pun tak boleh sebab you kena tengok sendiri. Kalau saya cakap nanti orang kata saya menuduh, tapi you kena tengok sendiri macam mana cara dia orang campur. Kalau budak yang masih bar ke, HS ke, dia memang alim-alim baik-baik lah. Tapi tu masa di luar saya tak tahulah. Kalau lebih pada waktu lain tu saya tak tahulah. Tapi kebanyakan yang saya kenal, budak-budak yang ambil agama ni, dia orang buat part time juga, tapi jadi ustazah, mengajar di kafa, mengajar mengaji. Yang mana saya kenal kan, yang baik, okey. Tapi budak arkitek ke kuliah apa ni saya tak pernah tengok lagi lah dia orang buat part time di luar, sebab dia orang kerja, dia orang pun fit dengan benda-benda tu. Tapi di sini saya tengok semua doktor okey, tunduk je jalan, nak hari, nak cepat. Dia orang nak kerja apa? Kat sana memang santai, dia orang santai. Waktu hari kadang dia orang tak balik Dia orang tak balik. Terus daripada studio tu dia dah siap bawa semua sekali dah. Bro gigi semua memang dah ada kat situ. Mandi ke, tak mandi ke, sambung terus. Itu time fit dia orang lah, masa nak siapkan dia orang punya benda-benda tu semualah. Tapi kalau daripada segi orang lain pula, saya tak tahulah kan. Yang baik tu memang saya tabik memang baik betul lah. Janggut tak tinggal, memang lawa. Kita pun tengok alim. Ramai jugalah. Macam saya pun, saya pernah ambil seorang student jadikan ustaz untuk ajar anak-anak saya. Yang mana okey lah. Itu jadi pendapatan dia orang pula lah. Saya bayar lah. Ada ramai yang minta
pada student yang berkebolehan mengajar lah. Ada soalan yang you all nak tanya pasal arkitek dan betul tak yang apa saya cakap? Pernah dengar tak benda tu? Pernah dengar? Sama tak dengan saya cakap? Sama? Saya tak tipu lah ya. Saya tak buat cerita tapi memang betul, memang ada benda tu. Kita nak tutup studio tak boleh, bukan tak boleh. Kita tak nak bergaduh lah dengan diorang. Selagi diorang buat benda yang tak baik, okey, kita boleh terima lah. Tapi kita takkanlah nak mengawasi dia je, sebab arkitek tu bangunan dia sampai 5 tingkat. Daripada satu studio tu banyak pintu, takkan satu pintu nak masuk nak tunggu, kan pintu sana pula lagi nak tunggu. Terpulang pada dia nak yang baik atau yang sebaliknya. Okey, walau alam nak katanya betul lah apa yang didengar selama ni kan. Tak dengar lah macam setengah kos, bukanlah semuanya, setengah segelintir manusia ni nak kata macam menggunakan kata alasan buat kerja, projek, tapi harap-harap kita tak ada projek lain lah gitu. Okay, harap-harap lah, sebab kata semoga orang UIA kan, so kenalah jaga nama UIA. I tu paling memang tinggi lah martabatnya kan, UIA tu kan. So sepatutnya diorang pun perlu tahulah, walaupun diorang tu kerja dekat studio, sepatutnya macam ni kena jagalah pergaulan tu kan, lelaki perempuan walaupun sepatutnya macam ni suppose tahulah kalau macam agak-agak dah lewat pukul 1 ke 2 tu, better balik bilik lah kan daripada stay situ sampai sepatutnya lah. Tapi kita tak berada dekat tempat diorang, so kita pun tak tahulah kan. So okey, gitulah. Dan tapi ada juga kan, alhamdulillah yang ada jadi ustaz, ada yang jadi mana yang okey kan. Alhamdulillah nak katanya UIA ni walaupun adalah sikit baik buruk dia tu kan, student itu okey. Dan okey, untuk soalan yang ketiga, okey, boleh tak puan bandingkan facilities, kemudahan-kemudahan lah, kemudahan-kemudahan dekat UIA Kuantan ni dengan Gombak. Macam mana dia, saya dengar dekat, kalau Gombak tu ATM dia berlambak, dekat sini dekat Kom rosak habis lah. Tak ada dia kan, tak ada dia. So betul tak kalau puan compare kan facilities tu? Kemudahan ni memang keperluan kita kan. Okey. Dekat Gombak, you cakap je apa nak, semua ada. Bank, you cakap bank bukan sekadar teller tau. Ni bank counter tu betul. Ada 3 bank. Muamalat, Bank Islam dan Bank. Dan dia orang punya teller tu memang ada lagi tempat-tempat lain. Bukan di bank tu saja, di kuliah-kuliah pun dia akan letak. Dan satu bank, Maybank, dia letak teller saja. Ada. Itu bahagian bank. Pejabat pos, you nak bayar bil, segala bil segenap, nak buat road tag ke apa, semua ada. Tak payah nak keluar dah. Okey, kalau nak shopping, jubah, tudung, sarung tangan, sarung kaki, semua ada. Semua adalah dalam tu. Cakap nak apa je, memang ada. Sebabnya dia orang sediakan benda tu semua. UIA di sana terlalu ramai orang, permintaan lebih. Jadi kalau dia tak sediakan benda tu, student nak keluar jauh. Shopping komplek paling dekat pun ada satu tempat nama Taikim. Di Danau Kota lah, betul tadi, di Danau Kota, Taikim. Situ memang tumpuan. Foreigner pun ramai yang dah berkeluarga duduk di kawasan tu. Tapi dia orang still juga masuk dalam buat bayaran bil apa-apa, sebab pejabat pos kita ada. Nak hantar duit untuk duit daripada parents dia, daripada luar negara, hantar pun semua pejabat pos. Okey, sebut nak photostat, bukan satu kedai photostat, 3-4 besar-besar photostat semua ada. Adobe, kalau kedai makan ni memang banyak lah, daripada makanan Melayu sampai ke makanan Arab ke Pakistan ke. Sebab Arab ni, Arab sendiri, student sendiri yang masak dia jual. Kita boleh rasa beza dia Melayu masak dengan ni. Dia buat macam-macam lah, saya pun tak tahulah apa je namanya. Yang macam kebab tu, macam-macam ada. Dessert untuk kek ke apa,
kata sini memang, ialah bukan kita nak komen itu apa semua kan, tapi di sini sebabnya dia tak adakan, kita pelajar tak ramai. Dan satu lagi, you all pun tak bayar bil. You all pun Malaysian, jadi duit apa semua tak adalah sampai luar negara nak kirim balik ke sini kan. Sebab tu kat sini keperluan dia tak banyak, tak sampai target dia lagi untuk sediakan bank. Saya dapat tahu pihak bank tak nak buat bank kat sini sebab tak sampai target dia untuk dia kata dalam, kalau ada 5,000 satu hari orang masuk bank, baru boleh dia buat satu counter bank. Sini pun tak banyak. Jadi kat sana memang banyak lah. Dan pernah juga dah banyak-banyak ni foreigner ke apa tak tahulah, di kopaknya tailor kita tu. Ada juga tailor yang di kuliah, di kopak. Itu keburukan dia. Ada juga. Tapi tak tahulah foreigner ke apa, tapi memang ada. Kes benda tu adalah. Tapi saya rasa di sini alhamdulillah lah. Kalau rosak, terpaksalah you keluar. Macam saya sendiri pun rosak, nak bayar bil semua dekat luar. Kat sini mungkin adalah nak tunggu kita punya student ramai lagi. You all tarik-tarik lah mana-mana kawan, mana-mana yang belajar lagi pandai masuk UIA ni. Memang ada, apa cakap dia semua ada. Dan satu co-op, macam kedai runcit dia semua ada. Kita tanya tu dia tunjuk. Kita tanya, macam saya sini, saya tanya ni, dia tak ada. Ada pin tak kecil ni, tak ada. Macam mana nak buat co-op sini? Tapi di sana memang you all tak payah nak pergi balti ke, you all nak beli berus ke, semua ada. Setiap mahalah, okey, perempuan mahalah dia ada 10. 10 mahalah tu 10 kafe, 10 co-op, 10 photostat punya kedai. So dia nak pergi buat apa lagi? Top up. Setiap co-op jual top up. Sini nak cari top up pun payah kalau tak pergi naik kat mahalah lelaki. Pada saya sendirilah. Memang semua ada. Kedai telefon pun ada. Tak, you nak repair telefon ke apa, semua memang dah ada kat dalam tu. Memang dia dah sediakan. Telefon macam saya sendiri pun dah kemudahan. Saya belilah kat situ, dapatlah harga staff. Nampaknya kita masih kalah lagi lah dalam pembangunan ni kan. Okey, tak apalah nak kata, orang kata UiA Kuantan ni pun macam baru membangun kan. Kita taklah semaju Gombak lagi kan. Gombak dah, orang kata dah berlari sampai KL, kita baru nak start enjin. Itu. Tak apa, kita boleh develop, akan ada ramai lagi yang akan datang kan. Jadi sebelum saya habiskan soalan, last soalan. Apa harapan dan nasihat lah, kata macam sebagai puan kan dah kerja selama berbelas tahun dalam bidang security kan, semesti ada banyak pengalaman. Jadi berikanlah kami nasihat kan. Nasihat kami pun masih baru berapa 4-5 tahun kat sini kan, tak sampai 10 tahun lagi. So nasihat kepada puan untuk kami semua. Sebenarnya tak ada apa. Harapan saya you all dapat lulus lah dengan cemerlang. Tak payah nak return balik kan. Dan saya pula dah 15 tahun. 14 kali saya turun naik dekat Dewan Besar untuk you all terima ijazah tu. Saya dah tengok you all punya semua tu, yang gembira, yang suka, yang mana lulus, cemerlang apa semua. Seronok tengok dia orang. Jadi bila dia orang saya tengok teronok, you all pun bolehlah jadi macam tu. Jadi pelajar terbaik, terima scroll, ada dinner dengan Sultan. Bila kita dapat pelajar terbaik ada dinner. Parent kita pun dapat tahu dinner sekali dia masukkan sekali dalam tu. Jadi harapan saya biarlah you all semua jadi macam tu. Berlumba-lumba untuk dapatkan yang terbaik. Dan satu lagi, UIA ni punya sijil 3 pointer pun laku di luar tau. Sebab dia tengok UIA. Dia tahu satu-satunya U yang dia punya Islamik satu. Yuran dia mahal. Kerana yuran mahal, 3 pointer tu you all dapat kerja tau. Sebab saya tanya dulu, saya tanya sendiri dengan bekas-bekas pelajar kita. Kak, saya dapat tak apa-apa itu sangat, tak cemerlang lah kan. Tapi alhamdulillah dia dapat. Sebab banyak peluang. Kalau syarikat-syarikat luar dengar saja UIA, memang dia ambil.
Tapi kalau tengok universiti lain lah, bukan, memang saya bandingkan, memang jarang dia orang nak ambil sebab mungkin pointer rendah dan bukan Islamik. Tak tahulah. Harapan saya biar you all ni keluar nanti esok semua jadi doktor, jadi apa yang you all minta. Dan janganlah lupa pada kita orang yang pernah menjaga kamu kat sini, kata kan. Allah, besar harapan daripada Puan Azmi dan semestinya daripada lecturer kita kan, daripada parents kita semua tu, dan mulalah memasang niat untuk makan dinner dengan Sultan depan ni okey, dapatkan pointer yang terbaiklah. Okey, sebelum habis bersantai ni, saya nak membukalah Q&A session untuk siapa-siapa yang nak tanya soalan kepada Puan Azmi ni. Silakan sebut nama dengan kos sekali lah. Anyone? Tanya santai je. Okey. Assalamualaikum. Aku nak bersifar. Assalamualaikum. Nak tanya tentang sebab kita Kuantan Gombak. Macam mana hubungan staff antara staff dan student? Adakah rengah atau rapat? Adakah benda ni adakah efek dia disebabkan oleh politik? Contoh sekarang ni macam kes Mujahid kan. Sebab kita orang tak boleh nak dengar detail lah. So daripada pihak security sini boleh bantuan, cuba cerita. Macam mana kes Mujahid? Okey, sebelum tu hubungan memang student tengok security memang dia tak nak, dia tak suka, dia benci, saya tak tahu kenapa. Dia tak nak mic. Suara saya tak kuat lagi ke? Okay, student memang tak suka keselamatan. Memang dia benci. Bila tengok je, alamak, Gad datang lagi. Pak Gad datang, Pak Gad. Saya tak tahu kenapa. Tapi sebenarnya kita nak berkawan. Kita nak tanya dia orang masalah. Mana tahu kita boleh tolong ke apa kan. Tapi dia orang tak nak. Memang perhubungan dia orang tu takut ke, benci ke, kita tak tahu. Tapi satu je saya marah. Saya lah pada saya. Kau benci aku, tapi time kau susah, time kau ada masalah, kau cari aku kan. Contohnya lah kan, histeria malam. Kita juga, tengah-tengah malam kita juga. Accident, kita juga. Tapi dia benci kita. Dia bawa kereta tanpa lesen satu, stiker satu. Memang, okey, student di Gombak, kereta dia melebihi mahal pada staff punya kereta. Bawa Alphard, Harrier. Saya cakap betul ni, parking dalam saya punya mahalah, tempat kita jaga, parking depan, Allah, Harrier. Dia kata, mak saya kereta lebih tak pakai, saya pakailah. Tu perempuan perempuan bawa Harrier. Saya kata, tak ada orang nak hantar, saya balik rumah seminggu sekali, tak ada orang nak hantar. Saya bawa lah. Harrier berapa minyak dia? Harrier kalau you tahu memang besar. Alphard kalau you tahu memang besar. Kita ni lecturer pun ada yang bawa kancil tu. Lecturer sebab dia nak jimat kos untuk minyak dia, sebab dia duduk jauh. Dia tak, student ni dia kena saman pun tak apa, janji dia bawa kereta. Itu satu. Dengan staff, dengan lecturer pun dia tak hormat. Kadang-kadang dia tak kenal tu siapa principal dia tak kenal. Bila dia tanya kita balik, siapa tu kak? Itu principal awak lah. Principal di Gombak, dia satu mahalah satu principal duduk dalam mahalah tu tau. Cuma fellow je duduk di luar. Principal jaga. Dia tak kenal sendiri siapa principal dia. Maknanya you tak ada pergi pejabat. You tak ada berkomunikasi dengan you punya staff. You tahu dapat kunci pergi bilik, masuk bilik dah. Itu tak boleh. Dia tak ada join apa yang mahalah buat program, dia tak ada. Cuma dia tahu pergi belajar, bergaya dengan kereta, bergaya dengan baju. Baju dia memang mahal lah, standard, branded. Sebab saya tahu standard branded, end of the semester, you all nak balik, dia tinggal je. Dia tinggal. Kasut semua apa, yang untungnya cleaner. Macam kita orang, dia tak berani nak bagi. Sebab yalah, kita pun takkanlah nak ambil anak-anak punya kan. Tapi dia tinggal je dekat bilik dia, dekat tepi pintu, dekat tong sampah. Cuma dia pesan, makcik cleaner ambil lah barang ni. Cleaner buka, tunjuk, memang branded. Bergaya cleaner kita kat sana. Tapi cleaner Indon, bukan cleaner Melayu. Tak ada Melayu, Indon dan Kemboja. Dia baik dengan makcik-makcik Indon. Dengan kita, dengan staff-staff, dia tak akan baik. Memang tak ada link lah. Kalau boleh nampak je security, dia akan lari. Saya tak tahu kenapa. Nak makan, kalau security duduk dalam kafe, satu meja,
Dia kan lari seorang keluar jauh pada security tu. Kenapa ada magnet kutub utara selatan menolak menarik pula? Saya sekarang yang mana baik dengan kita, just tegur, hai makcik. Tegur, lepas tu kawan dia tengok. Kawan dia tengok orang kawan dia tegur kita tadi. Dia boleh tanya, kenapa kau baik dengan makcik tu? Saya sendiri. Sebab kita nak tahu, mana tahulah dia susah malam-malam. Dia jaranglah yang tak ada duit ni. Kita cuma nak tahu keadaan dia je. Sebab mak bapak jauh, mak bapak mengharapkan you all belajar. Tapi kat sana belajar, time belajar je. Lepas tu memang tak ingat dah mak bapak keluar pergi jamming lah, apalah. Jamming lantaklah korang. Memang dengan lecturer, mana yang dia baik betul dengan lecturer, yang lecturer boleh bawa pergi rumah, boleh masak-masak, dia baik. Kalau lecturer tak buat, dia buat tahu je, bagi pointer sikit je kan, dia bencilah. Lecturer ni tak nak masuk lah kelas. Dia macam tu. Dia just salin nota dengan kawan-kawan. Saya tahu sebab ada yang bercerita lah, dia orang, kita dah baik mana-mana yang dia orang cerita, kak gini-gini tolonglah saya. Ada suruh tanya, kak ada tak akak kenal student-student lelaki, saya nak jadi kawan lah. Ada offer diri untuk saya carikan. Saya tak nak, saya cakap. Ada sebab mungkin dia dah belajar, dia agaknya tak tumpu pada lelaki. Dia dah fikir umur dia macam tu, dia minta tolong kita pula carikan. Ada. Bukan dia tak ada, ada. Mana yang baik, baik betul. Mana yang tidak, langsung tak nak tegur, pandang pun tidak. Barang dia jatuh ke apa ke, dia biar je. Kita kutip, dek barang adik. Macam tu. Pernah. Janganlah bersikap macam tu. Kita manusia, sama-sama manusia, hidup di muka bumi Allah. Bukannya duduk kat planet lain, datang kat sini nak menumpah, tak ada. Sama-sama, tapi dia orang tak tahulah. Saya tak tahulah kat sini you all pandangan pada security dengan staff, dengan lecturer macam mana, saya tak tahu sebab tak jumpa lagi kan yang macam tu. Semua baiklah, harap-harapkan ya. Jumpa, tak kira siapa, bukan saya pun, kalau you jumpa, salam, bagi salam. Ada student yang dah baik dengan saya, salam, cium tangan, laga pipi, okey. Lelaki pun salam, cium tangan tau, yang mana baik. Kadang-kadang lain, kenapa kau salam makcik tu, dia kata kita. Salah ke kita sesama Islam bersalam, bertegur sapa? Sekurang-kurang mana tahu jadi menantu aku. Okey. Nak kata Allah, banyaklah di dunia ni kan, boleh diulas kan tentang hubungan. Macam tak sangka lah pula ada yang macam ni bersikap macam tu kan dengan security. Kata security ni pun manusia je kan, bukannya robot kan yang kita boleh sekati-hati kan nak buat macam bernampak mangkat je lari gitu. Okey, untuk soalan kedua, ada siapa nak tanya tak? Sister ke? Okey, boleh silakan. Okey. Aisyah cakap nama dengan kos. Hafizuddin, kos fizik. Okey. Setakat ni ada tak macam student dajal kat ke kena Dajal. ataupun kat kena kat student balik ke? Okey, dari segi apa? Cara macam mana? Cerita macam ni makcik nak cerita. Tak, dari segi apa? Dari segi apa dia dajalkan security tu? Macam jaga boleh ni. Ambil gambar, tidur. Macam dia rosakkan kereta gitu kan, kereta ke apa dia. Tak, buat masa ni security tak ada lagi lah sebab kita orang tak ada bawa kereta. Ada kereta besar pun simpan. Bawa motor buruk je masing-masing. Time ada program, kereta berjalan-jalan. Security ke tu? Dia macam tu. Kita tak nak tunjuk. Kita datang sini. Tawaduk. Kalau tengok pun motor saya pun motor buruk je. Walaupun besar, tapi dah buruk. Kau tengok motor saya naik. Satu-satu security perempuan digombak dulu pakai motor besar. Saya. Datang sini jadi saya pula. Motor aku pula besar. Tapi dah motor tu dah buruk. Jadi dia hidup datang buat kerja dah. Besar tidaklah, mana sesuai dengan saya. Okey, memang tak ada tahu saya lah mendajalkan ni tak ada. Cuma dia kalau nampak security memang dia lari tu je. Kalau dia buat apa-apa memang dia lari. Okey,
di sana dia ada satu parking. Kalau you pernah pergi untuk pesta Kongo, parking kalau malam di situ gelap. Kat situ banyak kereta parking rosak malam. Jadi kita lah, ni bab disiplin tadi saya sambung balik lupa. Kita lah yang pergi, mula-mula kita intai dulu. Apa dia buat? Dalam gelap. Kita bawa 4 orang. Security 2 orang, lain tu staff. Kita bawa, kita rush. Memang ramai kita dapat tangkap. Dekat di sanalah bab sosial ni terlampau sangat itu. Cuma yang kat situ memang tak boleh pasang lampu, tak boleh apa, memang luas kawasan parking. Dan sekarang ni pokok-pokok dah rimbun. Jadi lagi seronok dia orang buat. Lagi sejuk. Kat situ lah kita orang akan buat rondaan malam. Ni tak kira pukul 3 pagi pun ada kat situ. Tu foreigner Foreigner ni perempuan, jubah dia hitam. Daripada rambut kat ni sampai ke bawah hitam jalan. Mana kan nampak? Perempuan. So kadang sorry lah cakap, lelaki tu masuk dalam jubah satu je. Jadi kita tangkap Idea menarik. Maaf, biar. Kamu nak cuba tak? Astagfirullahalazim. Sebab foreigner ni dia tudung dia sekali dengan baju. Dia macam pelik-pelik tu je dia tudung. Macam sehari tau. Kalau you tengok betul-betul foreigner kat sana, memang dia semayang pun dengan tu, pergi kuliah pun dengan tu. Dia macam, memang tak nampak. Kalau dia buat apa-apa memang kita tak tahu. Kalau kita pergi sergah. Itu pengalaman saya lah betul-betul menangkap foreigner yang buat maksiat. Hukuman kereta rosak apa? Hukuman kereta rosak. Kan? Kayak macam tu dia saya tak tahulah sebab dia akan pergi legal. Dia sekarang ni disiplin unit dah under bawah legal. Legal ambil tindakan, kita dipanggil jadi saksi. Lepas tu dia punya hukuman saya tak tahulah. Sebab dia apa? Tak ada sebab tak ada. Sebab dah sangat. Tetapi hukuman tu saya tak tahu sebab kadang-kadang dia orang tak nak ceritakan lah kan. Cuma kita pergi untuk dengar hearing kita punya saksi kita masa tu je. Lepas tengok ada lagi budak ni. Oh, sama je. Tapi kalau budak Melayu dia sekat. Mana 1 sen ke 2 sen ke. Tapi foreigner sikit-sikit. Just terus. Sebab dia bayar mahal. Ya, nak cakap tu kan, nak cakap mulut pula kan. Foreigner bayar mahal ditanggung oleh kerajaan dia. Kita tanggung sendiri. Kau tak lulu kena buang, kau punya sendiri, kau bayar PT-PT kau sendiri. Betul tak? Foreigner kerajaan dia bayar. Dia malu dengan kerajaan dia terpaksa. Bisa dia kerja balik, dia bayar dengan kerajaan dia. Banyaknya macam tu lah. Tapi foreigner memang ada kes-kes itu saya tak nak cakap lah. Sebab benda ni secret untuk yang kita dah tahu lah kan. Kalau you all nak tahu, baik-baiklah dengan foreigner sana. Okey, terima kasih Pak Rais. Ada lagi soalan ke dah? Ke saya close. Boleh tak Mas? Boleh close tak soalan? Tanyalah, ada masa lagi. Ada masa. Okey. Sebab siapa lagi nak tanya soalan? Sister lah. Macam sebelum tu ada apa ni? Dipersilakan pula. Tidak ikanlah Presiden Sainses yang datang dekat belakang. Ada soalan tak sisters ke Kak Naimah ke kan? Kak Naimah? Okey sister. Nama Farah nak tanya. Sebenarnya security officer ni dia suka kita address orang sebagai apa? Sebab sebelum ni saya pernah hampir kena saman. Lepas tu saya cakap dia minta maaf Pak Gad. Lepas tu dia sergah saya tau. Dia kata siapa Pak Gad? Dia kata gitu. So saya nak tahu sebenarnya Okey. tak tahu address macam mana. Sebenarnya security ni kita dah dinaik tarafkan. Kita bukan jaga Kita bukan jaga. Jaga ni 24 jam kerja dia 7-7. Kita bukan. Kita waktu office hour kita staff dan diguna pakai nama pengawal keselamatan. Dan lebih ringkas you orang panggil security. Terasa tau panggil Pak Gad, Mak Gad. Dan saya pernah juga marah macam you kan. Saya student perempuan panggil saya Mak Gad. Saya kata aku bukan Mak Gad kat motor, bukan Mak Gad kat basikal. Aku manusia yang datang bekerja. So hormat sikit saya cakap. Panggil makcik, panggil puan. At least kau nak panggil nenek pun boleh. Sebab
ramai dah security kita yang dah bergelar nenek dan datuk. Sekarang ni, okey, kalau you masuk pintu depan, you akan jumpa signboard. Apa dia tulis? Sekarang dah tulis polis, bukan keselamatan security, tak ada checking security, tak ada. Sekarang dah tulis keselamatan polis kan, dia tulis tu polis. Sebenarnya security sekarang dah dapat mandat daripada ketua polis negara, polis bantuan. Sekarang security dah bergelar polis bantuan. Beza baju polis bantuan you akan tengok kat depan tu. Yang mana dah pergi, kita hantar dia orang khusus by group Macam saya belum pergi lagi sebab dia hantar by group. Dia orang pergi untuk belajar polis bantuan punya aktika, undang-undang, semua kena. Baju dia yang ada kat lengan ni warna hijau. Itu polis bantuan yang dah bergelar polis bantuan. Dan dia ada nombor badan. Kalau tengok polis betul pun di luar, dia ada nombor badan kan kat sini. Yang mana polis bantuan yang kat dalam ni dah ada nombor badan, itu you all kena panggil. Polis kalau panggil kat luar panggil apa? Pakcik. Mana? Kalau pakcik sama betul dengan orang ni. Kalau panggil polis bantuan, kalau perempuan you all panggil dia puan. Kalau lelaki encik. Tapi panggil cikgu pun boleh lelaki. Cikgu saya tak buat salah apa semua. Tu tak apa. Sebab tu yang awak panggil dia Pak Gad, terus dia kecil hati. Minta maaf lah saya cakap. Kalau awak tengok yang security yang dah lama, gaji dia 2 kepala tau. 2 ada dah 4 kepala dia tau. You all keluar pun minta maaf lah cakap, belum dapat lagi 2. Itu Tapi minta maaf cakap dengan kawan-kawan semua, jangan panggil dia Mak Gad dan Pak Gad. Dia terasa hati. Daripada satu lagi, kalau kena saman kan. Misal katalah kena saman, jangan kamu pergi sergah dia balik. Pakcik, kenapa ni saya buat macam ni? Jangan. Pakcik, tolonglah. Saya tak ada duit nak makan. Kita ada naluri tau. Kesian budak ni. Tak apalah. Buat apil dulu dia kata. Ambil surat apil, buat, dapatlah RM10. Kalau kamu pergi sergah dia sergah kamu balik langsung, tak ada kurang. Itu saya cakap dengan kamu, mana yang kena saman ke kenapa, buat muka 5 sen. Baru dapat kurang. Kalau dia saman kamu marah dia gini-gini, dia tulis note tau dalam buku saman tu, jangan kurangkan saman. Dia melawan. Dia tulis note kat kamu, dia tak tulis. Dia tulis kat yang kan ada 3 helai kertas tu, yang tu dia tulis dalam tu. Bila sampai kat pejabat baca, tak ada lah. So masa kena saman, ini nasihat saya lah. Kita sebagai orang tua dengan orang muda, janganlah melawan. Kamu dah salah, ikut cara dia. Kat polis dekat luar tu kamu pula tak nak lah lawan dia. Tahu takut, samalah dengan kat sini. Dia menjalankan undang-undang dia. Kamu pula dah buat salah, kena ikutlah. Betul tak? Jangan panggil Mak Gad dan Pak Gad Dengar jangan panggil Mak Gad atau Pak Gad. So lepas ni kalau nampak yang jaga dekat apa kan, dua malah kita tu panggil apa? Malah yang you all tu lain tu jaga. Oh ya. Itu jaga. Oh dia gitu pula. Itu jaga. Itu baju biru, tudung merah tu itu jaga itu lain. Jangan kamu panggil dia puan tak? Tapi yang UAE punya sendiri. Saya ni yang ini UAE bayar gaji. Kerajaan bayar gaji kita ni. Yang tu syarikat kesendirian letak dia orang tu syarikat bayar. Kita UAE bayar. Kerajaan bayar. Kerajaan bagi bonus, kita pun dapat bonus. Kerajaan bagi allowance apa semua kita dapat. Apa je umum kerajaan buat belanjawan semua kita dapat. Sebab tu dia marah kita, awak panggil dia macam tu. Okey, so lepas ni kena hati-hatilah sebut kan. Malam tu Mak Gad, malam satu yang staff kan. Ada masa lagi ke Mas? Ada. Okey, pada tak jam saya tak tahu jam berapa. Okey. Ada lagi soalan ke? Okey, selamat datang kepada Presiden Profas, kepada Presiden SRC kita, Muhaimin, Brother Muhaimin. Ada lagi ke nak ada soalan? Sister, saya sebut nama dengan kos.
Mesti. Mesti. Narik. Okey, terima kasih. Di mana-mana pun kita pergi memang ada benda tu. Bukan kita nak percaya, tapi memang ada. Satu lagi, dekat-dekat nak exam. Dekat-dekat nak exam, ramailah jadi histeria. Saya tak tahu kenapa. Tu dia kata, ada jumpa tu lah, jumpa ni. Sebenarnya dia tension nak exam tu sebenarnya. Jadi campur-campur dengan lemah badan apa semua. Memang ada. Bukan kata di UIA sana, di UIA sini pun ada juga. Tension tu satu tension. Jadilah benda-benda tu. Tapi kalau foreigner kena, dia tak faham apa itu orang kena rasuk. Dia tahunya wudu. Bahasa dia wudu, kononnya kena rasuk benda tu lah. Saya pernah handle case student, ex-student. Dia datang dalam UIA, duduk kat masjid, sembahyang sekali dengan saf lelaki. Saya lah kena tarik dia pergi semua. Dan masa dia sembahyang, kita kata semua lelaki pandang lah kan dia tengah sembahyang dengan staf lelaki punya. Itu kan kita cakap dia macam ni, kita cakap macam tu. Dia macam ni. Sebab foreigner dia tak faham, orang kena rasuk ni dia tak faham. Memang ada benda tu. Ambil dia, kita tarik dia. Kekuatan dia melebihi kekuatan tenaga lelaki. Kita pegang dia perempuan, sebab dia perempuan, kita cari mana perempuan tolong, tak boleh. Dia tendang saya, dia tendang siapa yang ada. Sebab dia kena rasuk, tak tahulah kata kawan-kawan dia belajar terlalu advance. Dia ambil HS kan saya ingat. Terlalu advance, dia mempertikaikan tuni kan, sampai dia tak boleh bawa. Memang ada benda tu. Satu lagi yang menjerit-jerit tengah malam tu memang banyak. You jangan takut lah sebenarnya, jangan takut. Dan jangan keraskan hati untuk melawan benda tu. Jangan dia nampak aku nak tengok apa benda. Jangan. Kalau boleh larikan diri, baca mana yang kita tahu. Bersihkan diri dulu. Kalau saya dengan security ada dalam 3-4 orang yang boleh sembuhkan benda tu lah, kita panggil dia ustaz kan. Tapi security dia boleh baca-baca lah benda sikit-sikit. Ada. Kita tolong dia dengan cara tu lah. Dah tak boleh tolong sangat, dah meracau sangat, masuk dalam ambulan, pergi klinik, cocok sejarum, terus diam. Itulah cara dia, satunya. Sebab tak boleh nak handle lah, sebab terjerit-jerit, kawan semua dalam bilik semua dia kacau kan. Cara dia macam tu je satu. Untuk sampai ke pagi esok, bawa family dia datang tanya cerita dia sebenar kenapa. Kadang-kadang dia bawa daripada rumah, bawa ke situ berjangkit dengan kawan dalam bilik. Kita kena telefon parents dia, bagi tanya dia apa dia punya cerita. Selalunya yang saya tahu memang dia tekanan untuk ambil exam, tu je. You all janganlah tertekan sangat kalau nak ambil exam Buat relax. Walaupun saya tahu benda tu memang payah kan, tapi janganlah kan jadi ekstria macam tu kan. Saya inject je. Okay, kata exam ni exam juga, tapi kata jangan terlalu stres lah. Memang kita nak fall flat kalau boleh lah kan. Tapi kata setiap orang tu ada kelebihan masing-masing kan. Ada yang kelebihan dia time belajar, ada kelebihan dia time praktikal, kita tak tahu. So relax je jangan terlalu tekan lah exam ni kan. Exam ni pun je tak dah. Okay. Okay, last ada tak? Pada sister ke Nak Imah ke siapa? Okay. Brother Muhammad? Siapa? Okay. Ada tak soalan? Okay, kalau tak ada, kita tutuplah sesi Q&A kita. Okay. Dan saya nak mengucapkan selamat datang pula. Terima kasih kepada Puan Azmini kerana sudi berkongsi pengalaman